Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okay, thank you for watching and also please subscribe kalau belum subscribe lagi. And also share with the friends. Mudah-mudahan ramai yang akan mendapat manfaat. Okay, so betulkan niat belajar lillahi ta'ala ya, insyaAllah. And then also you have to have this book in front of you. And then kita dah dalam bab yang ke-6 ya, iaitu jadual berkala. Saya telah terangkan tentang campuran pada kelas yang lepas. Okey, sebab kita tahu campuran adalah sesuatu yang campur, dia tak melekat, ya, tak sebati, dia cuma campur sahaja. So dia campur secara fizikal, dia asingkan pun secara fizikal. Sama ada unsur dengan unsur ataupun unsur dengan sebatian pun boleh campur ya. Okey, unsur dengan unsur dengan hilang words ya. Kejap. Contoh sini. Okey, unsur atau sebatian yang bercampur sebatian lain pun kalau dia tak melekat secara, kalau dia tak melekat ya, dia secara fizikal sahaja dia adalah campuran. And then kemudian telah beberapa contoh telah kita lihat. And then also cuma teknik untuk mengasingkannya secara fizikal tak sempat saya terangkan pada kelas yang lepas. Okay, now turn to page 178. Muka surat 178 ya. So ada banyak kaedah. Pertama kita lihat kaedah penurasan dalam muka surat 178. Okay, so kita lihat penurasannya sebenarnya saya dah sebut sikit pada kelas yang lepas ya. Okey, so kita asingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair ya. So kita dapati dia campuran pepejal cecair. Contohnya macam gambar foto 6.6. Contoh kaedah penurasan dalam kehidupan harian. Tapi kat rumah kita tak buat macam tu lah. Dalam makmal you have to use kertas turas. Kita akan ada corong turas. Kita letakkan air kopi yang berserdak ya. Berserdak, bukan yang instant, bukan Nescafe semua tu. You have to buy coffee yang berserdak. Okay, so kita masukkan dalam dalam corong turas yang ada kertas turas tu, kopi dia, serdak kopi duduk atas dan kemudian air kopi akan turun bawah ya. Dia terasing. Okey, dalam aktiviti 6.4 dan tujuan aktiviti ini adalah untuk mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah penurasan. So kita lihat Rajah 6.20. Dia sini dicampurkan apa? Pasir dan air. Pasir dan air. So kita dapati dia gunakan kaki ritot, dia gunakan corong turas dan kita letak kertas turas dan ada rod kaca untuk membantu dia turun terus ke dalam corong turas ya. Okey, daripada bikar atas kita ada campuran pasir dan air. Okey, hasil turasan kat bawah. Okey, I think you all boleh agak dah kan apa yang tinggal dalam kertas turas. Pasir ke air? Tak logik air. It has to be pasir yang tinggal kat atas. Okey, ni kaedah penurasan. Air turun bawah dinamakan hasil turasan. Okey, so kita lihat teknik dia. Nombor 1, campurkan air dan pasir. Tak ada apa-apa, sangat senang je kan. Okey, campuran tu kita kacau dulu selama 2 minit. Kemudian kita turaskan. So pemerhatian soalannya 1, apakah keadaan suruh catat pemerhatian anda sorry, dia terlompat pula. Okey, soalan dia, apakah keadaan jirim bagi pasir dan air? Pasir apa? Pepejal ke cecair ke gas? Tentulah pasir adalah pepejal, air adalah cecair ya. 2, adakah pasir dapat diasingkan secara fizikal? Yes, macam dalam gambar tu, which is kaedah penurasan ya. 3, namakan baki turasan dan hasil turasan dalam aktiviti ini. Bakinya adalah sebut kopi. This is not sebut kopi, sorry. Bakinya adalah pasir dan hasil turasannya adalah air. Okay, next, page 179. Ini kaedah penyulingan. Okay, ini kena buat dalam makmal. Kalau nak 6 point, kalau yang kaedah penurasan tu kat dapur pun boleh. Setengah orang dia ada yang macam tarik punya tu kan. Dia ada benda macam ring, kemudian tangkai, kemudian dia ada kain kat situ kan. Dia turas. So dalam kain tu akan ada sebut teh. Yang turut ialah teh yang pekat, air teh. Okey, kaedah penyulingan ini kena buat dalam makmal. Kaedah penyulingan ialah teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair
Ya, cecair dengan cecair campur. Tadi perjalanan cecair senang lah kan. Yang terlarut campur dan mempunyai takat didih berbeza. Tapi kalau takat didih sama tak boleh. Dia kena takat didih berbeza. So kita lihat gambar aktiviti 6.5, tujuan ya, mengasingkan campuran menggunakan kaedah penyulingan. Bahan dan radas, okey, campuran air dan alkohol. Sebab air kita tahu 100 degree Celsius, alkohol dia tak sampai dalam 80 ya, atau lebih sikit ya. Itu adalah takat didih alkohol. So gunakan serpihan porselin. Nanti kita tengok ada tak dia tanya kenapa guna serpihan porselin. Termometer, okey, bikar tungkukan ketiga, penuh Bunsen, kasa dawai, kondenser Liebig. Kondenser Liebig tu, this Liebig dia buat kondenser, dia ambil nama dia lah. Okey, kaki ritot dengan pengapit, kemudian kelalang dasar bulat. Okey, lihat Raja 6.21. Nampak macam canggih sikit lah dia punya eksperimen banding Raja 6.20 tadi ya. So tapi taklah canggih sangat-sangat. Okay, so you look, we have to have one retort stand. Yang satu lagi for condenser Liebig, dia stand dia sendiri kan. Okay, and then that one is to hold kelalang dasar bulat. Okay, then dalam kelalang dasar bulat tu kita letakkan air plus alkohol. Sebab berlainan takat didih, itu just now. And then serpihan porselin. Ya, macam pinggan batu porselin. Maksudnya this is porselin ya. Ni punya pecah-pecah lah, dia punya serpihan tu masukkan. And then you put the thermometer up above the kelalang dasar bulat. Make sure tak kena air lah, sebab tu nak ambil suhu wap nanti. Okey, mula akan keluar wap apa, kemudian wap apa ya. Kemudian wap tu akan keluar melalui mana? Ya, kondenser lah. Kondenser Liebig. Sometimes saya saja nak bagi student ingat, saya kata Lie tu penipu, big tu besar. Penipu besar. Mungkin doesn't matter. Dia bukannya tak, dia German tak silapnya. Ada nama dia tu. Okay, so kondenser Liebig ni dia akan masukkan air dari atas ke bawah. Tengok, dari bawah. Dia keluar ikut atas. Kenapa tak boleh ikut atas? Ikut atas laju je lah turun. Sometimes tak sempat dia nak sejukkan wap tu. So masuk air dari bawah, so dia naik kan. Okay, so sempatlah wap tu disejukkan dalam kondenser. Dan dah sejuk, dia akan tukar balik cecair, jatuh dalam bikar. Okay, so we go to see nombor 1, tuangkan campuran air dan alkohol ke dalam kelalang dasar bulat sehingga separuh penuh sahaja ya. Dan tambahkan beberapa serpihan porselin ke dalamnya. Supaya takut tak nak dia mendidih ya. Teruk sangat kan. So ada porselin tu membantu supaya dia tak terlalu kuat mendidih. Kemudian alirkan air pipe melalui kondenser Liebig. Kemudian panaskan campuran air dan alkohol. Panaskan ya. Dan kumpulkan cecair yang mengalir dari kondenser Liebig menggunakan bikar. Okay, so you have to have 2 beakers actually, 2 bikar ya. Mula yang keluar dulu, kemudian dia stop, kemudian ada pula lagi kemudian ya. Dia tak sama bahan. Okay, rekodkan suhu cecair ketika cecair mula keluar dari kondenser. Okay, so tengok yang mula-mula keluar tak sampai 100. Memang tak akan 100 sebab ada alkohol. Okay, tentukan takat didih cecair tersebut. From this experiment tahu dah berapa takat didih dia. Okay, soalan, pada suhu berapakah cecair mula mengalir keluar dari kondenser? So you have to do the experiment. Tak silap saya around 80. Okay, 80 berapa saya tak pasti, saya dah lupa. Okay, 2, apakah kegunaan serpihan porselin dalam aktiviti ini? Saya dah sebut tadi kan. Okay, so kita akan dapati seterusnya. Oh, tak habiskan. Kemudian bila 100 baru ada satu kumpulan lagi cecair. So the first one yang 80 lebih sikit tu adalah alkohol. Okay, kemudian yang kedua which is 80 tu 100 tu adalah air. Okay, the next one, page 180, we're going to see that Raja 6.22, macam mana nak hasilkan minyak wangi, dihasilkan melalui proses penyulingan. Tadi kita lihat penyulingan air dan alkohol. So sini pun dapati kelopak bunga ros, dia didihkan dulu dengan air ya. So bila didih, dapati tak naiklah wap. Kemudian ada kondenser. Okay, so dapati minyak wangi dan air yang terkumpul adalah dalam belah kanan. So tadi dia didihkan bunga ros ya. Okay, so kemudian cuma gambar foto 6.7 minyak wangi yang bau ros. Saya kurang suka sikit kalau bau ros, kalau minyak wangi ya. Bau lain lebih suka.
Okey, kemudian C, pemisahan menggunakan magnet. Ini fizikal lah juga. Jika anda memegang magnet berhampiran sebekas paku besi yang bercampur pasir, okey, awak nak ambil besi paku tu, tapi dia tercampur pasir, awak tak nak pasir tu. So what are you going to do? Okey, apakah yang akan terjadi? Paku besi yang merupakan logam dan bersifat bahan magnet akan ditarik oleh magnet. Macam gambar foto 6.8. Pasir naik ikut naik tak? Pasir tak. Dia tak melekat pada magnet, ya. Paku besi yang merupakan logam dan bersifat bahan magnet akan ditarik oleh magnet. So pasir pula tidak bersifat bahan magnet. Oleh itu pasir akan tertinggal di dalam bekas tersebut. Fizikal je, letak dekat kalau magnet, paku akan melekat, ya. So kita akan dapati tarikan magnet boleh digunakan untuk mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan tidak bersifat bahan magnet. Boleh juga logam dengan logam, tapi satu magnet, satu bukan magnet. Bukan semua logam dia akan ditarik oleh magnet, ya. Dia ada, nanti belajar magnet ada lagi, besi, kobalt, ya. Ada 4, ya. Okey, so dia sebut kat sini. Dia sebut 3 dulu sebab satu lagi lain, ya. Okey, pepejal bersifat bahan magnet dan tidak bersifat bahan magnet, ya. Besi, nikel dan kobalt contoh logam yang bersifat bahan magnet. Kau nak asingkan dengan yang lain, boleh lah. Sebab contohnya besi campur emas, awak nak ambil emas tu, so guna magnet. Bila magnet letak kat situ, besi melekat, tinggal emas kat bawah. Gangsa pun tak. Aluminium pula ialah contoh logam yang tidak bersifat magnet, ya. Okay, so you can see gambar foto 6.8 tadi saya telah terangkan tentang magnet tu menarik paku, ya, sebab dia daripada besi. Manakala gambar foto 6.9 ini macam crane, kan, tapi special crane, ya. Magnet yang sangat kuat digunakan untuk mengasingkan besi dan keludi daripada bahan buangan yang lain. Okay, tengok tu banyaknya besi, macam besi-besi buruk. So macam mana nak dapatkan besi? Gunakan crane yang ada magnet kuat kat ujung tu. Dia akan menarik besi, yang tinggal adalah keluli, ya. Keluli dia campur bahan lain. Okey, kita lihat eksplorasi sains, just for extra knowledge, ilmu yang selain daripada yang kita tahu terus teori dia. Kita lihat kebanyakan industri makanan menggunakan pemisah magnet. Dia gunakan magnet, ya, untuk memastikan zarah besi tidak bercampur secara tidak sengaja dalam produk makanan. Jadi dia buat makanan tapi sometimes takut tak sengaja masuk besi, so dia guna magnet lah. Tarik besi tu tinggal makanan je. Itu industri pemakanan, ya. Okey, kita lihat page 181 pula, activity 6.6. Ini tentang tadi punya lah, nak mengasingkan bahan magnet dengan bahan yang bukan magnet, ya. Tujuan mengasingkan campuran melalui kaedah pemisahan menggunakan magnet. So you can just read the bahan dan radius yourself. Senang je. Arahan dia, letakkan satu spatula campuran sebut besi dan sebut sulfur. Mana yang logam? Besi, kan. Sulfur ni bukan logam, ya. Ke dalam piring Petri. Letakkan magnet bar dekat dengan campuran tersebut. So as rajah 6.23, kalau tengok di bawah tu kita akan ada apa? Campuran sebut besi dan sebut sulfur. Bila kita letakkan magnet bar di atas kertas, sebut besi akan naik melekat pada kertas. So terbalik aja nanti, tarik magnet, dapatlah sebut besi tu. Senang je, kan. Kalau kita letak magnet terus pun boleh, tapi masalahnya nak asingkan dia pada magnet bar tu susah. Okey, satu sebut yang manakah tertarik pada magnet? Definitely, pastinya adalah sebut besi. Dua, adakah sebut yang anda jawab dalam soalan satu dikategorikan sebagai logam atau bukan logam? Awak pun tahu besi memang logam, kan? Okey, kaedah keempat, kaedah pengenapan. Pengenapan ni dia slowly dia akan turun ke bawah. Okey, so apakah yang dapat anda perhatikan jika pasir dimasukkan ke dalam satu bikar berisi air? Macam gambar bawah belah kiri tu, ya. Okey, cuba anda lihat gambar foto 6.10. Okey, dua lapisan terbentuk, iaitu lapisan air di bahagian atas dan lapisan pasir yang terenap di bahagian bawah bikar. Hal ini berlaku kerana pasir tak larut di dalam air. Kalau dia larut, tak boleh lah macam garam, hilanglah dalam air. Ini tak larut, ya, pasir.
Dan pasir mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. So that means kalau segi perkataan biasa berat, but it's not right. Sebab dia adalah jisim bagi isi padu. So ketumpatan yang lebih tinggi daripada air. So oleh itu kaedah pengenapan boleh digunakan untuk menghasilkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam air. Katakan masukkan apa? Masukkan guli dalam air, tentulah guli turun bawah. Air tu dia tuang, ambillah guli je. Ataupun bola logam, bola besi nak campur air. So senang je kan. Bola besi kan turun bawah ya. Okey, so kita dapati kaedah pengenapan boleh digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu dan terendap di dasar. So dia suruh buat kaedah pengenapan seperti dalam aktiviti 6.7 ya. Mula campurkan pasir air tu, kacau. Kemudian biarkan, nanti tentulah pasir turun bawah. Okay, so let's see page 182, aktiviti 6.7. Tujuannya adalah mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah pengenapan ya. So bahan dan radas, you read yourself. Tengok gambar rajas 6.24a. Mula dia masukkan air suling dan pasir, dia kacau dulu, saya dah sebut tadi. And then dalam rajas 6.24b, kemudian dia masukkan pasir dan air tadi dengan rok kaca ke dalam air jernih ya. Okey. Okey, so campur nombor 1, prosedur dia, arahan dia, campurkan 50 ml air berkelodak di dalam bikar 100 ml berkelodak ya. Okey, kacaukan campuran air berkelodak atau berkelodak. Air yang macam lepas air sungai tu, tengok lepas hujan warna kuning kan, itu air berkelodak lah tu. Kacaukan campuran air berkelodak tersebut dengan menggunakan rok kaca. Kemudian perhatikan air dan kelodak selepas seketika. After some time, perhatikan. Nombor 4, tuangkan air jernih di dalam bikar secara perlahan ke dalam bikar yang lain pula. Nombor 5, perhatikan baki tertinggal di dasar bikar ya. Larutan berkelodak dan dua bikar. So perhatikan air kelodak selepas ketika, tuangkan air jernih di dalam bikar secara perlahan di dalam bikar yang lain ya. Okey, perhatikan baki tertinggal dasar bikar. A bit ambiguous to me. Dia suruh ada 100 ml tapi 50 ml. Jadi ambil lepas 50 ml, dia suruh kacaukan air berkelodak tersebut dengan menggunakan rok kaca. So dia ambil air berkelodak siap-siap ya. Kemudian suruh perhatikan air dan kelodak selepas ketika. After sometimes, tengok macam mana. Tuangkan air jernih di dalam bikar secara perlahan ke dalam bikar yang lain. So have to have another bikar. Raja 6.24b. Okey, tadi 6.24a, ini 6.24b. Perhatikan baki yang tertinggal di dasar bikar. So tentulah 6.2a tadi yang kelodak warna kuning tu turun dekat bawah, terendap. Dan 6.24 pasir yang terendap ya. Satu, apakah bahan terendap di dasar bikar? Untuk A adalah pasir, untuk B adalah untuk A adalah kelodak, untuk B adalah pasir. Adakah kelodak dan air dapat dipisahkan secara fizikal? Yes, boleh ya. Okey, yang kelima, kaedah pengapungan. Satu terapung lah maksud dia. From the word apung ya. Kaedah pengapungan boleh digunakan untuk menghasilkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air. Sebagai contoh, minyak mempunyai ketumpatan yang lebih rendah pada air kan. Kat rumah pun biasa kan, orang letakkan campur minyak di atas, air di bawah ya. So oleh itu minyak terapung di atas permukaan air. So corong pemisah dapat digunakan untuk mengasingkan minyak dan air. Nanti dalam aktiviti kita lihat. Anda boleh jalankan aktiviti 6.8 untuk memahami kaedah ini lebih lanjut ya. So if you look at gambar foto 6.11, definitely walaupun dia tuang minyak tu ke dalam, cepat dia laju turun di atas ke dasar gelas, tapi dia akan naik juga macam belah kanan ya.
Okay, so from this activity 6.8, tujuan untuk mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah pengapungan. So, kena ada campuran air dan minyak, bikar dan corong pemisah. So, Rajah 6.25 you can see itulah rupa corong pemisah. Okay, make sure pilih tutup dulu, baru masukkan minyak dan air yang dicampur tadi. Then, you hold it with kaki retort stand. Okay, bila awak buka, definitely kan, tengok apa ke atas, minyak, bawah air. Bila awak buka pilih tu, jangan turun dulu air ke minyak. Tentulah air turun dulu. Bila air turun dulu, tutup, tinggal minyak aja dekat corong pemisah. Air akan turun dalam bikar, ya. So, arahan dia, tuangkan 100 ml campuran air dan minyak ke dalam sebuah bikar. Dia dah campur siap, ya. Catatkan perkara apa yang dapat diperhatikan. So whatever you do in the experiment, whatever you can see, you write down. Itu observation ataupun pemerhatian. Nombor 2, masukkan campuran tersebut ke dalam corong pemisah, Rajah 6.25. Itu adalah corong pemisah. Nombor 3, asingkan air dan minyak menggunakan bikar yang berbeza. So the question is, soalannya antara air dengan minyak yang manakah terapung? Minyak lah. Mengapa? Kurang tumpat. Itu je jawapannya. 2, adakah minyak dan air dapat diasingkan secara fizikal? Yes. Ya, jangan menggunakan corong pemisah ini. The next one, yang ke-6, kaedah kromatografi. Ini tentang warna, ya. Kaedah pengasingan seperti penerasan dan penyulingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Ya, bagaimanakah caranya untuk mengasingkan jumlah campuran yang sedikit? Salah satu kaedahnya ialah melalui kromatografi. Kaedah ini biasa digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Ya, so dia tengok, ya, katakan dalam dokumen, ya. Dokumen ialah apa? Katakan apa pula surat sumpah ke surat-surat yang rasmi, ya. So adalah dokumen. Okey, dokumen awak punya sijil apa-apa ke contohnya. Okey, so nak tahu tu palsu ke tak ialah dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen. Okey, yang digunakan, ya. Selain itu, kromatografi juga membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam sesuatu makanan. So you can see Rajah 6.12, pelbagai jenis makanan yang menggunakan bahan pewarna. So you can see belah kiri itu jenis jeli-jeli ke gam ke saya tak pasti, tak apa clear to my eyes. And then ada cupcake, and then ada what is it called, that one, lupa pula nama dia, saya jarang makan, so it's very sweet. Apa nama dia, lupa pula nama kuih tu. Never mind, kalau tahu sama boleh tahu, ya. Okay, bahan pewarna. So semua ni kita boleh check dengan menggunakan kaedah kromatografi sebab dia cuma campuran, bukan sebatian, ya. Eksplorasi sains, terdapat atlet yang menggunakan dadah yang diharamkan untuk meningkatkan kecergasan. Setengah orang dia gila-gila nak menang nombor 1. So ada few, ya, pernah ditangkap ataupun didapati menggunakan drugs, ya, dadah, so dia di-disqualify, ya. Dia diisytiharkan dia bukannya pemenang, ya. So tak payahlah nak tipu, ya. Okey, dekat dunia pun kantoi, belum kat akhirat, nauzubillah, ya. So biasanya apa yang diambil, nak tengok orang tu ambil dadah ke tak, sampel air kencing diuji, ya. Kadang-kadang mak motor banyak sangat yang berlomba-lomba tu, kalau kena tangkap nanti disuruh disuruh ambil sampel air kencing diuji, ya, untuk ada dadah ke tak, ya, untuk mencegah kandungan dadah dalam badan dengan menggunakan kaedah kromatografi pun boleh, ya. Teknik detail tu kita tak tahulah kan macam mana, tapi kaedah dia lebih kurang lah, dia asingkan, ya. Tapi sikit je dalam tu, tak ada air kencing, tak banyak sangat. Okay, so look at page 184. Activity 6.9, mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah kromatografi. Okay, so they ask you to have 250 ml bikar dia, air suling kena ada, kertas turas, pembaris, pen penanda papan putih. That means you're going to get marker lah ni, pen penanda papan putih tapi yang whiteboard marker, ya. Ada 3, dakwat merah, kuning dan biru, ya. Okay, arahannya Rajah 6.26 memulai di kertas turas. Okay, kita baca arahan nanti, kita gambar dulu. Rajah 6.27,
Okey, kita ada air suling di dalam bikar. Ada kertas turas dan ada lidi supaya nak hang. Pastikan dia tergantung kertas turas tersebut. So, nombor 1, suruh sediakan sekeping kertas turas 5 by 12 cm. Kemudian nombor 2, buat satu garis dengan jarak 1.5 dari tepi kertas dengan pensel macam gambar 6.26. Okey, kemudian nombor ketiga, buat 3 titik di sepanjang garisan dengan pen yang berlainan warna. Gantungkan kertas turas dengan menggunakan lidi pada bikar dan celupkan bahagian bawah kertas itu ke dalam air suling. Bahagian bawah mesti kena pada air suling. Pastikan air suling tidak terkena pada titik-titik dakwat. Janganlah kalau kena dakwat memang dia kembang kan. Okey, perhatikan selama 30 minit. Rekodkan pemerhatian anda. So, nombor 1, apakah warna yang terhasil pada kertas turas? So, if you do this in school, it should be interesting. So, I hope you do that in school. Okey, apa warna yang terhasil? Nombor 2, adakah warna-warna yang terhasil sama pada setiap dawat pen digunakan? Interesting to answer that. If you do experiment, so I hope your teacher buat this experiment in school. Practice formative, berikan definisi campuran. Cari kat belakang. Okay, nombor 2, padankan jenis-jenis campuran di bawah ini dengan kaedah pengasingan yang sesuai. Okay, you want to give it a try? Okay, I give you time. Kejap. Give it a try. Tak ada klik. Okay, tak payah baca. You buat kejap. Okey, so klip kertas besi dan sepihan kaca. Klip kertas. Dalam sepihan kaca tu ada paper clip yang awak sayang sebab beli mungkin jenis belang-belang sikit ke apa ke. Okey, so kaedah pengasingan tentulah awak gunakan apa? Besi tertarik pada magnet. So apa ada? Menggunakan magnet lah. Menggunakan magnet. Okey, kedua, air dan etanol. Etanol jenis alkohol tak sama tekad didih. So awak gunakan apa? Kaedah penyulingan. 3 jenis pewarna yang larut air. Larut air macam eksperimen 6.9 atas tu. Okey, so kaedah kromatografi. Okey. Kemudian tanah dan air. Kaedah apa? Pengenapan lah kan. Minyak dan air adalah pengapungan. Corong pemisah pengapungan. Sebut kopi dan air penurasan. Okey. Jika anda diberi satu campuran yang mengandungi beras dan pasir. Ada beras dan pasir. Macam mana tu? Bolehkah anda mengasihkan kedua-dua dengan menggunakan kaedah penurasan? Nak turaskan tak boleh lah. Sebab dua-dua pekerja. Itulah mengapa dua-dua pekerja. Ya. Okay, so we're going to look at 6.3 sebatian pula. So it should be very simple, straightforward. Campuran, senang nak faham. Kaedah nak asingkan pun senang. Kita lihat sebatian. Okey, bila dikata sebatian, look at the definition bawah tu. Sebatian terdiri daripada apa? 2 atau lebih unsur. Macam tadilah. Unsur. 2 atau lebih. Tapi apa bezanya? Yang bercampur secara kimia. Itu sebatian. Kimia. Kalau campuran bercampur secara fizikal sahaja. Ini secara kimia. So, bahan baru yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dia tak sama dengan cara ciri asal dia. Katakan besi campurkan dengan sulfur. Kalau besi asal tadi tak dipanaskan, besi tu guna magnet, dia naiklah, tinggallah sulfur. Tapi ini bila sebatian, besi campur sulfur tu dipanaskan. Daripada dia kuning-kuning sulfur tu dan dia ada sebut kilat-kilat besi tu, dia melekat jadi satu benda hitam. Besi sulfida sebab dah dipanaskan secara kimia. So nak pisah secara kimia juga nanti. Okey, ciri-ciri tersendiri yang berbeza. So kalau dah besi, jadi besi sulfida tadi dah dipanaskan dan melekat tu, ambil magnet, tak dekat, tak keluarnya besi tu. Tak keluar, dah bergabung dengan sulfur tu, jadi adalah sebatian. Dia sebati dengan sulfur. Okey. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam sebatian, sodium klorida, sodium dengan klorin dah melekat gula, karbon, hidrogen, oksigen melekat, kapur tulis, kalsium karbonat, kalsium karbon oksigen melekat, marmar pun kalsium karbonat, karbon
CO. Okay, kalsium, karbon dengan oksigen melekat. Polyethylene, special plastik, semua tu. Dan hydrogen. Hydrogen pun H2O. Hidrogen melekat dengan 2 hidrogen dengan 1 oksigen. So look at this boy playing permainan blok. Dia buat daripada polyethylene, iaitu gabungan karbon dan hidrogen. Tapi tak ada oksigen. Kalau karbon, hidrogen, oksigen ada makanan pula kan. So ethylene terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen. You should know by now. Kemudian jubin diperbuat daripada marmar, iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Kalsium karbonat ya. So look at the eksplorasi sains. Karat merupakan contoh sebatian yang terbentuk. Jadi sebatian sebab besi itu bergabung apa dengan oksigen ya. Terbentuk pada tindak balas kimia antara besi dengan oksigen secara kimia. So tengok gambar foto 6.13, mangga besi dah berkarat. So half an hour gone, alhamdulillah. Activity 6.10 I'm going to discuss during next class, sebab ini semua adalah tentang sebatian dah. Campuran dah habis dah. Okay, so thank you for watching, and alhamdulillah kita dah bab yang ke berapa ya? Ke-6 tadi. Kita ada sekali bab 9, 3 bab lagi ya. 3 bab lagi ya. So I hope if you have problem with science, do watch this one. Do watch my channel tentang Science Form 1 ni, then it should help you ya. Sebab ada saya nyatakan tadi muka surat berapa dengan berapa. Kalau rasa senang sangat, yang tu tak payahlah. Tengok-tengoknya ada problem, kurang faham dan sebagainya. Okay, so pesanan saya, jaga solat 5 kali sehari, and then also taat ibu bapa selagi tak suruh ada maksiat. Hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Sayangi, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Okay, jangan lupa doakan saudara kita di Gaza ya, di Palestin ya. Teruk sangat mereka dibantai ya. Kalau tengok ikuti dia punya video-video, memang meleleh air mata ya. So tapi itu tak kerja Allah, dia reda ya. Dia melakukan fardu kifayah, mempertahankan Al-Aqsa ya. So dia di depan sekali ya. So banyak yang mati ya. Banyak yang mati. Orang awam tu nampak sangat jahat ya. Turun. Okay, so jangan lupa doakan mereka. Okay, then thank you again, thank you for watching. Okay, share with your friends, subscribe kalau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.